yang pastinya bakal menjadi cukup sengit dan cukup seru untuk hari ini. Benar sekali, perlawanan yang cukup mendebarkan sekarang ini untuk kedua pasukan, di mana pasukan Home Girls satu saja lagi mata yang diperlukan untuk melayakkan diri ke peringkat Grand Final nanti, dan seterusnya mengunci slot opsi untuk mewakili negara Malaysia. Manakala untuk pasukan Lasan pula, mereka perlu lakukan sebaik yang mungkin untuk memastikan mereka masih lagi mempunyai peluang yang kedua untuk mengheret pasukan Home Girls masuk ke game yang ketiga. Benar, kita akan saksikan bagaimana pasukan Lasan cubaan untuk bertindak ganas. Yusra terus saja ditumbangkan. Kali ini tidak menggunakan flicker. Jadi game pertama dah terjawablah kenapa dia flicker terus dengan cukup pantas. Kerana ada possibility, kemungkinan yang besar untuk dia ditumbangkan, dan jelas di game yang kedua ini berlaku di hadapan mata kita. Tadi awak dikatakan untuk pasukan Lasan, hero-hero mereka adalah hero-hero late game. Jadi sekarang ini mereka cuba untuk tutupkan disadvantage mereka satu demi satu kill yang berjaya untuk didapatkan. Satu berbalas dengan satu untuk pasukan Home Girls dan juga Lasan. Seperti tadi di mana one on one Ash dan juga Yun dimenangi oleh Ash. Ya benar, dimenangi oleh Ash dengan mudah. Tapi sekarang ini kalau kita lihat Fafau di kawasan atas jika dekat rasakan dengan cukup keras. Satu paling Stamun tidak terkena. Akan tapi Fafau sudah pun ada kekurangan daripada sudut level. Sekarang ni Turtle akan muncul bagian bawah dalam perjalanan lagi anim. Nampak macam Esmeralda jungle ni boleh dikatakan agak efektif untuk digunakan pakai. Tetapi belum lagi berhadapan dengan Martis daripada Rina. Saya nak tengok adakah Martis ni boleh untuk mendapatkan kelebihan dengan berhadapan dengan Esmeralda. Terus saja motor call dia boleh pakai. Terpaksa berundur dengan adanya Astral Eco. Namun Ash dan juga Yuzura dua-dua tak tunjuk muka lagi ni. Lama betul frontline mereka. Alamak, baru masuk terus saja tarikan daripada Battle Link. Dan aneh berjaya dapatkan Turtle Laser Astralis. Cukup mengganas di game yang kedua ini. Berjaya juga untuk mendapatkan Rina. Satu tembakan Astral Recall, tapi aneh masih lagi bertahan dengan nyawa yang sangat-sangat rendah. Cukup baik dan pasukan Lasan sebentar saja tadi dapatkan juga kill cukup penting terhadap Rina yang merupakan menggunakan Martis. Sebab kita tahu Martis pada fasa awal ini perlu dapatkan snowball, iaitu dapatkan kill demi kill untuk dapatkan item yang secepat yang mungkin. Tetapi sepertinya perkara tersebut disedari juga oleh pasukan Lasan. Jadi keputusan seterusnya adalah untuk menghentikan pergerakan Martis ini. Pergerakan daripada Martis, cuba untuk dihentikan Martis. Kalau dah early game dia tak jadi, saya rasa memang agak sedikit sukar untuk dia kembali bermain di bahagian late game nanti. Sementara untuk Esmeralda, kita tahu dia ni hero early game kuat, late game pun kuat. Dia cuma mengharapkan kepada crowd control je. Tapi persoalan dia, nampak ataupun tidak crowd control single target daripada Home Girls kurang, mengakibatkan kemungkinan besar Esmeralda ini akan menjadi kunci kemenangan buat pasukan Lasan. Benar, ada damage, ada juga sustainability daripada Esmeralda ini. Itulah kunci cukup ataupun kekuatan ada ni hero ini di dalam pasukan. Tetapi sekarang ini Ashriko dibuka, damage yang cuba diberikan kepada Fafau tapi sekadar untuk menghalau ataupun menghentikan gerakan cuba dilakukan oleh pasukan Home Girls. Tetapi Zura bertemu dengan Anim, Juggler bertemu dengan Roma. Zura yang terpaksa untuk berundur seketika kerana tak cukup lagi damage yang boleh dikeluarkan. Cakap pasal damage, Nana Chong dengan penggunaan Xavier, sekali lagi kita perlu ingat Xavier ini perlukan masa, perlukan item. Tapi bagi saya kan, kalau saya lawan dengan Novaria pun, kalau saya betul-betul memang nak menang, saya akan gunakan Xavier sebab dia macam mentality kau tembak aku tembak kau. Kau tembak aku, kau berani tembak aku tembak kau. Jadi dia boleh. Tapi kan konsep yang sama kalau saya nampak Xavier kat pihak lawan. Yang payah tu. Dia macam benda-benda sama lah. Jadi kita percaya yang kita punya tembakan lagi power je lah. Kita percaya, kena ada keyakinan tu. Jadi keyakinan tu yang ada pada Nana Chong sekarang. Dia macam ni, sebab Xavier dia nak tembak gunakan ultimate cooldown boleh dikatakan agak sedikit lama lah. Astral Recall adalah skill. Ya, tapi dia paling-paling buat Astral Recall tu tak adalah 3 kali ditembak 3 kali kena. Dia paling-paling 3 kali tembak sekali je kena. Samalah dengan
ultimate tu. Tapi kena make sure yang ultimate Dawning Light tu Yalah. sekali tembak kena. Macam tu. Betul. Jadi sekarang ni kira aim siapa yang lagi baik lah. Aim Betul, siapa betul. yang lagi baik, maknanya damage dia boleh Tapi aim dikeluarkan masuk. dengan lebih tepat. Aim Combo dengan secret. hero tu. Bukan. Memang itu combo sedap dia. Tak perlu. Macam tu Tak dia combo perlu. dengan Lihat dekat bahagian bawah ni, 1 lawan 4 tak boleh buat apa-apa. Kat atas sana 1 lawan 4 juga. Tapi Yun, memang sedap. oh, bukan lagi ni Sabel yang bermain. Yun diturunkan pada saat ini. Baru saya sedar ada pertukaran pemain untuk Lasean. Berjaya untuk memberikan satu masa dengan satu penggunaan nominal blast yang berjaya untuk dielak. Entah bagaimana dibaca dengan baik oleh Yun. Satu tembakan Rene Aperti terkena, tapi kan terlebih dahulu pertempuran yang berlaku. Yun dengan Black Dragon Form mencari pemain-pemain pasukan Home Girls di bahagian belakang, memberikan satu tutupan, satu halangan, tapi pada pengakhirannya dia yang bakal didenda kembali. Nominal Blast terkena stun ke arah seorang pemain saja. Dibalas dengan satu penggunaan Dawning Light. Little Anis masuk kembali. Dia dah tak ada Battle Link lagi untuk diguna pakai, dan damage daripada Asal Recall tidak begitu dirasakan. Ini mengapa? Tadi kalau kita bincangkan, kalau kita nampak penggunaan Ice Queen 1 oleh Novaria dan bukanlah Clock of Destiny bersama dengan Lightning Tranchon. Apa pendapat Fariza? Lagi satu hal. Bagi saya sebenarnya untuk Ice Queen 1 saya kurang berminat. Saya lebih kepada Lantern untuk orang kata lebih dari sudut damage. Sebab kita tahu sendiri Novaria ni lebih kepada poking nak dibandingkan dengan ultimate beliau adanya memberikan slowdown effect, tetapi damage poking tu sebenarnya yang memberikan impak yang lebih besar sebenarnya untuk pasukan yang mendapatkan Novaria ni. Jadi saya kira saya lebih suka ataupun lebih gemar sekiranya damage yang digunakan ataupun dibeli itemization tersebut nak dibandingkan dengan Ice Queen 1 ataupun item-item yang lebih kepada versatility ataupun orang kata Utility. ya, betul. Saya rasa agak rugi sebab Asal Recall tu dah susah nak kena. Dah kena tak sakit Tak pula. cukup damage. Jangka pula. Lagi satu Ice Queen 1 ultimate untuk Honey dia tak ada damage tau. Oh, tapi kali ini lihat bagaimana serangan daripada bahagian belakang. Yuzura bergerak masuk ke arah Naina Chong, tetapi Yuzura yang bakal ditumbangkan terlebih dahulu. Little Anis jauh sangat-sangat rendah, terpaksa untuk biarkan saja dirinya ditumbangkan oleh pemain-pemain Home Girls. Begitu juga dengan Yun, sering kali memberikan fokus kepada front line milik pasukan Lasean dan berjaya untuk mengakibatkan Lasean tidak mendapatkan ruang untuk memberikan damage apabila ketiadaan frontliner mereka pada saat ini, yang mana Lord masih lagi berarak di bahagian bawah. Dan sekarang ini, tapi lihat berita baik, sedikit berita baik lah untuk pasukan Lasayan adalah di mana tiada lagi kematian untuk Shinra dan juga Naina Chong. 2 damage dealer utama untuk pasukan Lasayan belum lagi dijatuhkan. Jadi pasukan Home Girls sekiranya mereka ingin mendapatkan kemenangan dengan lebih mudah, perlu tamatkan game secepat yang mungkin sebelum damage daripada Shinra dan juga Naina Chong berada dalam tahap yang optimum untuk mereka dapatkan kill demi kill kepada pasukan Home Girls. Cubaan untuk menangkap pertahanan saja, menunggu waktu, menunggu masa yang bakal tiba. Berbaki dalam lingkungan 70 saat lagi. Agak lama untuk mereka bertahan, agak lama. Oh, tapi lihat Rene Aperti tu. Sakit betul. Itu yang terkena Yuzang, bukannya hero lembut seperti Xavier maupun Leslie. Tapi damage nya dirasakan dengan begitu pedih sekali. Perlu untuk lebih berhati-hati. Shinra damage nya mungkin pada saat ini belum lagi berjaya untuk dilepaskan kerana belum ada Blade of Despair. Kalau ada Blade of Despair, ada Lightning Tranchant, 2 tu untuk Xavier dan juga Leslie. Kalau ada 2 tu dekat dalam itemization, dah everything will be fine untuk Lasean. Sekurang-kurangnya damage mereka ada. Papau dicari. Papau masih lagi ada Flicker. Flicker juga dipakai, tapi Papau membalas kembali dengan satu gerakan ke belakang. Dia beri passion ke atas Yun. Anim juga ditumbangkan. Papau melakukan outplay dengan cukup cemerlang, mengakibatkan 2 orang terkubur untuk pasukan Lasean. Satu guna Asal Recall dikombokan dengan Rene Aperti, 2-2 terkena dan terpaksa pasukan Lasean berundur daripada kedudukan yang cukup berbahaya sebentar tadi. Pertahanan dilaksanakan, tapi Lord masih lagi diberikan tumpuan, masih lagi diberikan fokus terlebih dahulu. Jadi balance yang ada dekat hero ni menyebabkan pasukan Lasayan kalau mereka nak tangkap Fafau, nampak macam mereka kena gunakan segala macam skill set untuk kesemua hero mereka.
Ya, tapi masalahnya lihatlah tadi bagaimana Fafa mempermainkan saja, memancing dua orang masuk ke dalam perangkap tersebut. Peteling ke atas Yuzra saja dengan Yuzong bergerak ke bahagian backline tapi dikenakan di Bruce Passion dan terlalu memedihkan. Sakit dibuatnya, ditipu begitu oleh Fafa. Dan sekarang ini Lord sudah pun mula untuk masuk ke dalam perkarangan base milik Pascal Lasean. Akankah Crystal diberikan tumpuan? Penggunaan Dorin terlebih dahulu nombor 16 terkena kepada satu orang pemain saja Anim, namun Peter Lee membalas kembali serangan tersebut. Yuzra dalam kedudukan berbahaya, tapi lebih berbahaya Yun yang berada di kawasan belakang sana berhadapan dengan 3 orang pemain. Terus saja ditumbang oleh Papa, mendapatkan monster kill dengan 603 kedudukan KDA untuk pemain ini. Dan sekarang Anim bergerak ke hadapan memberikan pogi damage. Pertahanan masih lagi mampu untuk dilaksanakan oleh pasukan Lasean. Malah satu penggunaan Mystic Pill daripada Naina Chong. Papa terpaksa untuk berundur, masuk ke depan. Anim memberikan damage poking yang cukup besar. Nyawa rendah untuk Home Girls. Anim masih lagi cuba dan terus mencuba. S baru sampai, akan cuba untuk mencincang pemain-pemain daripada pasukan Lasean. Tapi lihatlah bagaimana dengan penggunaan Petrify tersebut menghalang pemain-pemain Lasean daripada bergerak ke hadapan maupun melarikan diri. Dan terus saja mereka dikorbankan satu persatu. Sekarang ini terpaksa untuk mereka membiarkan kesemua inhibitor dimusnahkan dalam serangan tersebut. Lama betul aksi kejam mengejar tu, Farida. Ya betul, dan lihat macam mana pasukan Home Girls, tak ada seorang pun yang tertumpas di dalam pertempuran sebentar sahaja tadi. Walaupun nampak macam mana nyawa mereka cukup sedikit, dan Zura sekalipun dia dah tahan damage yang cukup besar dan dia sempat lagi untuk recall menyelamatkan diri. Manakala untuk pasukan Lasayan nampak macam sedikit sebanyak miscommunication ataupun komunikasi yang tidak begitu kemas berlaku di antara mereka nak dibandingkan dengan pasukan Home Girls yang sentiasa ada follow up, sentiasa ada backup yang dikeluarkan oleh mereka untuk memastikan impact yang mereka lakukan boleh sahaja diakhiri dengan kemas, boleh sahaja mereka datang ataupun dapatkan hasil. Optimization sekarang ini adanya Rose Domitia di tangan Fafau, jadi sedikit sebanyak adanya shield ataupun magic defense di tangan beliau untuk berhadapan dengan damage yang boleh dikeluarkan oleh Naina Chong berserta dengan Anim. Bercakap pasal Anim, bukan ke Rose Domitia tu adalah item yang sebenarnya berbahaya untuk dibeli berhadapan dengan Esmeralda? Betul. Ini adalah itemization yang pastinya akan memberikan lebih masalah kalau dikejar oleh Esmeralda. Kalau memangnya dia rasa Esmeralda tak akan kejar dia ataupun dia tak ada masalah dengan Esmeralda, tak ada masalah saja untuk digunakan itemization tersebut. Tapi kali ini lihatlah di belakang sana Cindra. Mudah saja untuk ditumbangkan. Yun bergerak ke hadapan, cuba untuk menggerakkan pergerakan daripada Papa dengan menggunakan Blair Papa berjaya. Tetapi sekarang ini dengan power apa yang berbaki, minion tak ada, tapi Lord masih lagi ada. Main Home Girls, cubaan tetap makan permainan ataupun tidak, kerana sekarang ini mungkin peluang untuk mereka, tapi masih lagi bertindak disiplin untuk mendapatkan terlebih dahulu. Namun Anim, cubaan untuk bergerak ke hadapan, akan sedikit perlahan dengan adanya hanya cuba untuk memberikan serba sedikit poin damage. Namun ada Yuzura juga yang ingin melakukan stun. Asral ikut digunakan sekali lagi. Terpaksa untuk Anim mengundurkan diri dan membiarkan saja Lord tersebut berjaya untuk dimiliki oleh pasukan Home Girls. Dan sekarang berjaya untuk dimiliki oleh pasukan Home Girls tadi, walaupun ada damage yang cuba dikeluarkan oleh Nancong daripada jarak jauh, tapi sayangnya tidak berjaya untuk mencuri Lord daripada tangan pasukan Home Girls. Tiada lagi natural defense ataupun tiada lagi inhibitor turret di tangan pasukan Lasayan. Menara tiada, tinggal kristal saja yang perlu mereka pertahankan. Pula sedang berharap di kawasan tengah sekarang ini pasukan Home Girls Yuzra ada kemampuan untuk melakukan satu setup yang kemas. Ada flicker dan juga ada nombor 16. Okay, lagi sekali Fariza, lagi sekali kali ni jangan gelak Fariza. Lihat Lord yang cuba untuk masuk. Satu Asra Recall dimulakan terlebih dahulu. Asra Recall juga dikedepankan. Falling Star pun kembali dari depan. Stun terkena kepada ramai orang pemain. Tapi lihatlah bagaimana manage race. Damage yang begitu besar. Berjaya terdapat kali Anis. Dibalas dengan Downing Glide. Papa kedudukan berbahaya tapi dia dapatkan double kill. Masa ke bertahan, masa ke berjaya. Dan Crystal sekarang ini mungkin bakal diserang. Tapi Papa akhirnya dikorbankan. Laser masa ke bertahan, masa ke bernafas, masa ke berjaya untuk melakukan pertahanan dengan 4 orang pemain. 3 sebenarnya masa ke berbaki. 4 untuk Home Girls. Anim bergerak ke hadapan, cuba terdapatkan satu kill. Satu pancaran Downing Light mendapatkan kill ke atas Yuzura. Anim dengan nyawa yang sangat-sangat rendah berjaya untuk bertahan, malah nyawa yang lebih rendah adalah nyawa menara kristal mereka
yang sekarang ini hampir saja untuk dimusnahkan dan ditamatkan permainan kita. Kita lihat apa yang berlaku sebentar saja tadi, di mana dimulakan dengan pasaran dua nilai damage yang cukup besar. Kemudian adanya setup cuba dilakukan oleh Little Anis, tapi sayangnya sebenarnya tidak berjaya untuk mendapatkan tangkapan kepada pasukan Home Girls. Tetapi lihat bagaimana sebenarnya bagi saya, pasukan Home Girls, mereka dah boleh balik, mereka dah boleh berundur, tetapi mereka masih lagi cuba untuk mendapatkan kemenangan. Mereka masih lagi cuba untuk kekal di dalam base milik pasukan Lasayan yang menyebabkan mereka dihukum dengan cukup baik. Oh, Shinra dapat satu kill. Bukan Baba saja boleh top lane. Shinra menggocek saja penggunaan elektropanam blue daripada Ash. Kali ini Ash dah tak boleh buat apa-apa. Dah masuk late game dah ni. Late game, Home Girls akan ada satu masalah yang berbahaya. Macam saya bincangkan tadi, ini adalah utility Novaria. Astral Recall-nya pun tak begitu memedihkan di bahagian late game. Kalau Novaria yang biasa, lebih selesa untuk late game. Tapi Papa dicari, Papa dijumpai, dan ini adalah bencana untuk pasukan Home Girls. 3 orang terkubur. Lord akan muncul dalam 20 saat. Last Saiyan mungkin akan berjaya terapakan mata penyamaan mereka dengan penggunaan hero yang cukup unik ini. Dengan adanya Esmeralda dan genggaman mereka selaku jungler bersama dengan Xavier dan juga Leslie. Rina boleh saja kalau dia nak dapatkan kill tu. Rina, kenapa tadi dia tak ambil je? Sedangkan Naina Chong betul-betul depan muka dia. Kalau tekan je Mortal Coil dan juga Decimation boleh untuk dapatkan kill yang sangat-sangat penting. Betul. Dan boleh menjatuhkan satu damage dia untuk pasukan Lasayan yang merupakan predikat high ground juga untuk mereka. Tapi sekarang ini Lot telah pun dimulakan oleh pasukan Lasayan. Ashiko telah pun dibuka. Yun cubaan untuk menghalang Rina. Rina harapan bangsa dan negara untuk Home Girls. Little Anis, tarikan yang gagal dilakukan. Rina masih lagi cuba untuk bergerak ke hadapan. Retribution dalam genggaman, mampu ataupun tidak menjadi harapan untuk pasukan Home Girls mendapatkan lot ini. Rina, percubaan Rina tak dapat Anim yang berjaya untuk milikinya. Rina ni sangat-sangat rendah, tapi Yun yang bakal dikorbankan. Yuzora hentakan terus ke tanah, tetapi Rina juga berjaya untuk dikorbankan. Ash percubaan untuk lakukan serba sikit tekanan daripada sudut laning phase. Lord sudah muncul, Ash dalam bahaya. Lihatlah bagaimana damage yang terpaksa untuk diterima oleh masing-masing pemain ini begitu besar. Masing-masing dah begitu sakit. Anim cubaan untuk menghalau pemain-pemain Home Girls daripada menamatkan permainan. Nampak seakan-akan seperti berjaya. Namun lihatlah bagaimana Yuzra dan juga Anim dikejar. Little Anis masih ada 3 dan juga Fatal Link. Kalau didapatkan setekapan mungkin lebih baik, tapi sayangnya tak berjaya. Lot ni boleh macam tu Lot tu patutnya gerak bawah. Lepas tu dia pergi tengah lakukan clearance. Lepas tu dia masuk team fight. Lepas tu tiba dia turun bawah balik. Lord sambung je dah tengah tu. Dia macam advantage lah bila awak dah dapatkan lot ni. Sebab lot tu dekat side untuk pasukan Lasayan. Jadi mereka boleh gunakan lot tu secara maksima. Dan cakap pasal gunakan lot sekarang ni, lot belum lagi dikirakan dekat kawasan bawah. Pasukan Home Girls, mereka cuba sedikit sebanyak memecahkan rentak daripada pasukan Lasayan. Ash, kedudukan berbahaya untuk beliau. Terus saja ditumbangkan. Mudah untuk pemain pasukan Last Saiyan dapatkan kill. Late game memang susah untuk Ash. Tak boleh nak salahkan dia juga. Berhadapan dengan Leslie bukanlah perkara mudah pada minit yang ke-21 ini. Seakan-akan Shinra sudah pun tak mampu lagi untuk ditangkap, tak mampu lagi untuk dibendung bersama-sama dengan Naina Chong. 21 minit permainan. Home Girls sudah masalah. Kebuntuan berada di minda mereka. Rina perlu bunga untuk fikir game ketiga nak main apa. Kerana sekarang ini nampak seperti Last Saiyan terpaksa untuk mengakibatkan Home Girls diheret ke pusingan yang ketiga. Belum lagi nampak jawapan bagaimana ceritanya untuk mereka dapatkan 2 pemain terpenting di bahagian belakang sana. Backline susah sangat nak dicapai ni. Betul. Susah untuk nak capai kepada Shinra, susah untuk pergi kepada Naina Chong. Ya, tadi pada fasa awal memang Ash boleh buat, tapi apabila damage yang cukup besar boleh dikeluarkan oleh pasukan Lasayan, oleh Shinra dan juga Naina Chong, bukanlah mudah sebenarnya untuk targetkan kepada 2 damage utama untuk pasukan Lasayan. Inilah apa yang saya katakan tadi, masuk minit yang ke-12 tak silap saya ada katakan, kalau Naina Chong dan juga Shinra ini berjaya untuk dapatkan itemization mereka, pasukan Home Girls sebenarnya berada dalam keadaan yang cukup berbahaya. Dan Naina Chong masih lagi tak ada kematian di tangan beliau. Shinra
dia ditumpaskan sebanyak sekali, tetapi lihat itemization telah pun menyiapkan ke semua itemization beliau of Despair, This Battle bersama Fury dapatkan critical, dan adanya juga Rose Gold Meteor sekali lagi untuk mendapatkan sedikit sebanyak shield dan juga magical defense immortality. Nyawa yang kedua juga telah pun disiapkan oleh beliau. Ya, dan sekarang ni kalau kita lihat masing-masing EXP laner percubaan untuk melakukan cutting lane, tapi lihat bagaimana ada idea untuk Papau. Dia cuba untuk dapatkan kill ke atas shooter terlebih dahulu. Nomor 15 sudah pun digagalkan. Immortality masih lagi ada. Namun lihatlah bagaimana Black Dragon Bomb berjaya untuk digagalkan. Yun akan ditumbangkan 3 orang dekat kawasan ini. Tetapi Lord masih lagi belum dimulakan. Agak lama. Ini akan memberikan waktu untuk Home Girls mungkin saja menamatkan permainan atau mendapatkan team fight di kawasan Lord, yang mana pastinya akan ada kelebihan untuk mereka dengan kedudukan jumlah yang lebih besar dengan 5 orang pemain untuk paskan Homer sekarang ini. Last Saiyan perlu untuk lakukan pertahanan sekali lagi, tapi saya tak hairan kalaulah pertahanan dilaksanakan sekali lagi dan mereka masih lagi mampu untuk lakukannya, kerana damage daripada pemain-pemain pasukan Last Saiyan pada saat ini terlalu besar. Kedudukan berbahaya, terpaksa untuk berundur, berjaya dengan Electro Final Blue tersebut. Agak pelik sebentar tadi ya Sunfrost, sebabkan mereka dah nampak ada 3 pemain pasukan Honggers kat kawasan atas, tetapi mereka tak mulakan lot tersebut. Mereka ada berempat dekat kawasan lot dan mereka sedar adanya 2 sahaja pemain untuk pasukan Honggers berada berdekatan kawasan lot, tetapi mereka tetap tidak memulakan lot dan terliwat sebenarnya untuk mulakan lot tersebut, yang menyebabkan ruang yang cukup besar untuk pasukan Honggers gunakan perkara tersebut kepada advantage mereka ataupun manfaat kepada mereka. Tapi sekarang ini Shinra dia cuba sedikit sebanyak keluarkan damage kepada front line untuk pasukan Honggers. Lot telah pun tiba di kawasan tengah, tinggal Krista saja menjadi tumpuan. Oh, lihat bagaimana tembakan asal recall tersebut terkena damage yang besar. Ada minum 16 akan kena kepada Leslie. Shinra dalam kedudukan berbahaya. Ini berspesial lepaskan, Lord akan masuk dan Crystal akan mula untuk dimusnahkan. Home Girls tak nak main game yang ketiga. Home Girls cuba untuk samakan permainan, tapi Last Saiyan masih lagi tegak berdiri, masih lagi cuba untuk lakukan pertahanan. Minion sudah pun mula untuk masuk. Asal recall demi asal recall, sniper demi sniper, tapi lihatlah bagaimana Shinra dan juga Naina Chong cuba untuk lakukan Crystal secepat yang mungkin. Minion akan masuk lagi, tapi Crystal akan dimusnahkan. Home Girls menamatkan permainan 2 berbalas kosong, walaupun sukar tapi masih lagi mampu untuk mereka dapatkan kemenangan secara bersih dalam